yubashiru bitabibil khair amma ba'du. Pertama sekali kita buka majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. Okay, baik, pertama sekali nak tanya, suara jelas ke? Suara boleh dengar ke? Kalau jelas, tulis jelas. Okey. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat ilahi kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, sama-sama malam ni kita dapat sekali lagi berkumpul di dalam Webex sini untuk kita meneruskanlah bacaan kitab Safiinatul Najah. Jadi semalam kita dah habis menceritakan tentang syurutul qudwah, yakni syarat-syarat qudwah, syarat-syarat seseorang itu mengikuti imam. Pada hari ini insya-Allah kita akan sambung pula pada suwarul qudwah. Faslu fi suwaril qudwah. Maksudnya fasal pada menerangkan tentang gambaran qudwah. Okay, jadi apa yang dimaksud gambaran qudwah tu macam mana? Okay, kita akan tahu sekejap lagi. Okay, jadi sebelum tu seperti biasa, kalau ada soalan ke apa boleh terus tanyakan. InsyaAllah di akhir sesi nanti kita akan cuba jawab insyaAllah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlisina bi qiraatihi amin. Faslun fi suwaril qudwah. Bermula ini adalah satu fasal pada menerangkan gambaran qudwah, gambaran mengikuti imam. Suwarul qudwati tis'un. Bermula gambaran mengikuti imam itu ada 9. Tasihhu fi khamsin. Sah pada 5. Tengok peragaan pertama tu dia kata tasihhu fi khamsin. Sah pada 5. Lepas tu kita tengok peragaan kedua tu dia kata wa tabtulu fi arba'in. Tasihhu fi khamsin wa tabtulu fi arba'in. Tadi suarul qudwah ada 9. Gambaran mengikuti imam ni ada 9. Tasihhu fi khamsin ada 5 yang sah. Wa tabtulu fi arba'in, dan ada 4 gambaran yang tidak sah. Kita mulakan dengan gambaran yang sah dulu. Tasihhu fi khamsin, sah qudwah pada 5 ini. Pertama, qudwatu rajulin bi rajulin. Qudwatu rajulin bi rajulin. Mengikuti seorang lelaki dengan lelaki yang lain. Mengikuti seorang lelaki dengan lelaki yang lain. Maksudnya satu lelaki tu dia menjadi makmum kepada imam yang lelaki. Maka sah. Kemudian wa qudwatu imra'atin bi rajulin. Di gambar yang kedua, qudwatu imra'atin bi rajulin. Mengikuti seorang perempuan dengan lelaki. Perempuan itu mengikuti lelaki. Perempuan itu menjadi makmum kepada lelaki. Maka sah. Kemudian wa qudwati khunsa bi rajulin, dan mengikuti seorang khunsa, mengikuti seorang khunsa dengan seorang lelaki. Maksudnya seorang khunsa itu menjadi menjadi makmum bagi seorang lelaki. Maka sah. Okey, khunsa tu apa? Khunsa ini ialah maksud khunsa ini ialah orang yang tidak pasti jantinanya lelaki ataupun wanita. Dia tak tahu mana satu jantilah ni. Boleh jadi kerana kemaluan orang yang khunsa ni dia ada dua-dua. Ada lelaki punya dan ada wanita punya. Dua-dua dia ada. Ataupun boleh jadi juga dia tiada dua-dua. Sampaikan orang tak tahu dia ni lelaki ataupun perempuan. Okey. Jadi tidak termasuk khunsa ni orang yang pondal. Pondal ke, tomboy ke, ataupun transseksual ke. Tak termasuk.
Sebab mereka-mereka ni kalau macam Podal, lelaki yang menjadi perempuan, mereka dah memang ada jatilah. Dia orang lelaki tapi dia orang yang tak belagak jadi perempuan. Orang yang transseksual ni, mereka ni asalnya dah ada satu jati dah tapi dia tukar kepada jati yang lain. Contohnya macam lelaki bertukar jadi perempuan. Dia orang asalnya lelaki tapi dia orang yang buat operation di perempuan. Maka itu tak termasuk dalam khunsa. Khunsa ini ialah orang yang tidak pasti. Orang yang apa? Jatilah dia tu tak boleh dipastikan. Kerana boleh jadi kerana kemaluan dia tu ada dua-dua ataupun kerana dia tiada kedua-dua. Okay, jadi khunsa ni pun dia ada dua jenis khunsa ni. Dia ada khunsa muskil dengan khunsa wadih. Dia ada khunsa muskil dengan khunsa wadih. Khunsa muskil ni ialah kita mula dengan khunsa wadih dulu. Khunsa wadih ni ialah dia ada dia ada kita macam tadilah macam khunsa dia tak pasti dia ada dua kemaluan. Ada lelaki pun ada perempuan punya. Tapi dia ada kecenderungan. Maksudnya uh, khunsa ni orang mereka yang khunsa ni uh, dia ada masa dia bukan ada masa maksudnya dia memang ada dua-dua tapi dia cenderung kepada salah satu kemaluan yang dia ada tu. Dia cenderung kepada salah satu kemaluan yang dia ada tu. Mungkin dia ada dua-dua tapi dia lebih cenderung kepada lelaki punya tu. Maka Husawadih ni dia ada dua-dua tapi dia ada satu kecenderungan. Jadi kalau bila dia dah ada kecenderungan tu, maka kita hukumkan jatilah dia ialah maka kita hukumkan jatilah dia ialah yang mana yang dia cenderung tu. Kalau cenderung kepada lelaki walaupun dia ada dua, maka kita kata dia lelaki. Kalau dia punya tu cenderung kepada wanita, maka walaupun dia ada dua-dua, maka kita hukumkan dia wanita. Maka Husawadih tak termasuk dalam perbahasan ni. Sebab Husawadih dia ada dua-dua tapi dia dah ada satu kecenderungan, maka kita hukumkan dia sebab kepada yang dia cenderung tu. Kalau cenderung kepada lelaki, lelaki lah. Kalau dia cenderung kepada wanita, maka dia wanita. Yang lagi satu ni Husa Muskil. Husa Muskil ni dia tak ada kecenderungan. Maksudnya nama pun Muskil. Muskil ni orang nak tentukan Muskil, ada masalah. Dia ada dua-dua dan tak tahu cenderung dia tu mana satu. Maka Husa Muskil ni maka Husa jenis macam ni yang kita tengah cerita sekarang ni. Jadi waku dua khunsa birojulin, mengikut seorang khunsa kepada seorang lelaki. Khunsa yang kita cerita sekarang ni ialah khunsa muskil. Khunsa yang dia tiada kecenderungan lagi. Tak tahu, tak boleh nak pastikan dia ada lelaki dia sendiri, lelaki atau perempuan. Ada pun khunsa wadih. Khunsa wadih, khunsa yang dah jelas, dah tahu dah kecenderungan dia ke mana. Either lelaki atau perempuan, maka kita hukumkan mengikut jati lain dia cenderung tu lah. Kalau dia cenderung pada lelaki, maka kita kata dia lelaki, bukan khunsa dah. Kalau dia perempuan, maka kita kata dia perempuan, bukan khunsa dah. Okay. Itu qudwati khumsa birajulin. Maka boleh seorang khunsa itu nak menjadi makmum kepada seorang lelaki. Wa qudwati ra'atil bi khunsa. Wa qudwati ra'atil bi khunsa. Ikut seorang wanita itu kepada khunsa. Seorang wanita diikuti khunsa. Maksudnya seorang wanita menjadi makmum kepada khunsa. Maka boleh. Seorang wanita menjadi makmum kepada khunsa. Maka boleh. Kemudian yang terakhir waqudwati imra'atin bi imra'atin. Dan seorang wanita mengikuti wanita, seorang perempuan mengikuti perempuan. Maka kalau seorang perempuan menjadi makmum kepada seorang perempuan, maka tak ada masalah. Maka lima ini ialah suarul kedua yang sah. Maka kalau berlaku kedua yang macam ni, maka sahlah solat dia. Secara umum je kita pun dah tahu dah. Kalau ada kita tak tahu pun mungkin pada bab khunsa ni kot lah. Yang mungkin kita kadang-kadang kita keliru kan. Sebab kita pun jarang jumpa. Ataupun kita tak pernah jumpa pun kan. Jadi, ulang balik yang pertama lelaki mengikuti lelaki boleh. Kemudian wanita mengikuti lelaki boleh. Kemudian khunsa mengikuti lelaki boleh. Wanita mengikuti khunsa boleh. Dan wanita mengikuti wanita boleh.
kelima gambaran di suarul kudrah, yang sah solatnya. Kemudian sambung lagi bawah tu, watabtulu fi arba'il, watabtulu fi arba'il, ah, dan terbatal solat pada 4 gambaran yang dia akan disebutkan ni. Yang pertama, qudwati rajulin bimra'atin, lelaki mengikuti wanita. Lelaki mengikuti wanita. Maksudnya lelaki menjadi makmum kepada wanita, tak boleh. Kemudian, wa qudwati rajulin bi khulsa, dan lelaki mengikuti khulsa. Lelaki menjadi makmum kepada khulsa pun tak boleh. Wa qudwati khulsa bimra'atin. Wa qudwati khulsa bimra'atin. Khulsa mengikuti wanita tak boleh. Khulsa menjadi makmum kepada wanita tak boleh. Yang terakhir, qudwati khulsa bi khulsa. Khulsa nak mengikuti khulsa pun tak boleh. Khulsa nak jadi makmum kepada khulsa pun tak boleh. Okey, ini empat-empat ini ialah empat gambaran. Kalau berlaku seperti ini batal. Berlaku seperti ini batal. Yang pertama, lelaki mengikuti wanita, lelaki menjadi makmum kepada wanita, batal. Kemudian lelaki menjadi makmum kepada khulsa, batal. Kemudian khulsa menjadi makmum kepada wanita, batal. Dan khulsa menjadi makmum kepada khulsa yang lain, juga batal. Maka tadi ada 5 gambaran. 5 gambaran tadi yang awal tadi sah. Maka 4 yang selebihnya yang tadi kita baru cerita tadi tu, gambaran yang tidak sah. Maka itu selesai itu untuk pasal fi suwaril qudwah. Okey. Kita masuk fasal baru insya-Allah. Faslun fi syuruti jam'i taqdimi. Faslun fi syuruti jam'i taqdimi. Fasal pada menerangkan syarat-syarat jamak takdim. Syarat-syarat jamak takdim. Jadi, sebelum kita masuk syarat-syarat yang ada tu, sebelum kita masuk kepada syarat-syarat yang ada tu, kita cerita dulu jamak ni apa. Okay, jadi solat jamak ini ialah solat yang mengumpulkan dua solat pada satu waktu. Mengumpulkan dua solat pada satu waktu. Contohnya mengumpulkan solat zuhur dan asar pada waktu zuhur. Contoh lain mengumpulkan solat maghrib dan isyak pada waktu maghrib. Itu contoh. Kita cerita jamak dulu. Kita tak masuk takhir lagi, tak masuk takdim lagi. Itu jamak. Tanpa perubahan pada rakaat. Tiada perubahan pada rakaat. Jadi bila kita kata jamak je, sebagai contoh menghimpunkan waktu zuhur dan asar pada waktu zuhur, maka rakaat zuhur dan asar tu masih lagi 4 dan 4. Ini kalau kita cerita jamak sahaja. Maka 4, rakaat dia 4, 4 dan 4, masih lagi 4 dan 4. Kalau kita kata solat maghrib jamak dengan isyak dilakukan pada waktu maghrib, maka rakaatnya 3 dan 4. Solat maghrib masih lagi 3 rakaat, solat isyak masih lagi 4 rakaat. So solat jamak ni ialah pengumpulan di antara dua solat. Kemudian ada lagi satu, istilah kita biasa dengar juga, solat qasar. Qasar ni maksudnya apa? Qasar ni kalau dari segi bahasanya maksudnya pendek. Maksudnya apa qasar ni? Dari segi istilah ni kita cerita sekarang ni, qasar ini ialah membendekkan solat rubaiyah. Solat rubaiyah ni maksudnya solat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Solat qasar ni ialah membendekkan solat yang 4 rakaat, solat fardu 4 rakaat, zuhur, asar, isyak menjadi 2 rakaat. Itu qasar. Maka kalau seorang tu dijamak qasar untuk
waktu maghrib untuk Zuhur dan Asar katakan, maka maksudnya dia melakukan solat Zuhur dan Asar pada satu waktu dan dalam masa sama dia pendekkan solat Zuhur dan Asar itu menjadi 2 rakaat. Kedua-dua solat tu menjadi 2 dan 2 rakaat. Okay, jadi hukum menjawab solat setelah terpenuhnya syarat, hukum menjawab solat setelah terpenuhnya syarat. Nanti kita akan lalu syarat-syarat syarat-syarat jamak takdim, syarat-syarat jamak takhir. Maka hukum untuk menjawab solat setelah terpenuhnya syarat ialah mubah. Hukum untuk menjawab solat setelah terpenuhnya syarat ialah mubah. Maksudnya harus. Buat boleh, tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Itu untuk jamak. Kemudian untuk qasar, hukum berqasarkan solat setelah terpenuhnya syarat ialah sunnah. Ha. Hukum untuk berqasarkan solat setelah terpenuhnya syarat ialah sunnah. Kalau buat dapat pahala, tak buat pun tak apa. Tak buat tak apa, tapi kalau buat dapat pahala. Itu hukum qasar. Okay, jadi untuk jamak ni kita masuk kitab lagi. Untuk jamak ni ada 2, jamak takdim dan jamak takhir. Ni insya-Allah dah common, dah tahu dah. Takdim ni kita berjamakkan 2 solat. Kita jamak 2 solat tu pada waktu yang pertama, pada waktu solat yang awal yang pertama. Dalam arti kata lain, berjamakkan solat, mengumpulkan solat Zuhur dan Asar pada waktu Zuhur. Dan lagi satu, menghimpulkan solat Maghrib dan Isyak pada waktu Maghrib. Itu jamak takdim. Jamak takhir sebaliknya. Jamak takhir sebaliknya iaitu mengumpulkan solat Zuhur dan Asar pada waktu Asar. Menghimpunkan solat Maghrib dan Isyak pada waktu Isyak. Itu takhir. Okay, jadi apakah dia antara uzur ataupun sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu dia boleh melakukan solat jamak? Apakah uzur-uzur yang menyebabkan seseorang itu dia boleh melakukan solat jamak? Ini kita cerita pasal jamak, kita tak cerita pasal kosong lagi. Kita cerita pasal jamak. Jadi ringkas kita cerita. Ini kita ringkas cerita dulu. Antaranya ialah musafir. Nanti dia ada syarat-syarat dia. Kemudian yang kedua kerana hujan. Ni pun nanti ada syarat dia, kita sembang nanti kita akan cerita syarat-syarat dia ada. Kemudian yang ketiga kerana sakit. Ni 3 syarat ataupun 3 sebab umum mengapa seorang itu boleh jamak. Jamak tau, kita tak cerita pasal kosong lagi. Yang pertama, musafir. Yang kedua, hujan. Yang ketiga, kerana sakit. Okey. Sekarang malam ni insya-Allah kita masuk syarat umum. Syarat umum untuk solat jamak takdim. Syarat umum untuk solat jamak takdim. Syarat umum ni maksudnya apa? Syarat umum ni tadi kan kita cerita tadi ada 3 sebab. Ada 3 sebab boleh jamak kan. Okay, jadi setiap sebab-sebab tu dia ada syarat khas dia. Sekarang kita cerita syarat umum terlebih dahulu. Syarat umum untuk jamak takdim terlebih dahulu. Yang pertama, syurutu jam'i takdimi arba'atun. Bermula syarat-syarat jamak takdim ada 4. Al-bada'atu bil-ula. Al-bada'atu bil-ula. Memulakan solat yang pertama itu. Mula solat dengan solat yang pertama.
Mula solat dengan waktu yang pertama. Maksudnya, sebagai contoh, kalau kita sekarang ni kita pasal jamak takdim tau. So bila kita cerita jamak takdim tu, bila cerita pasal jamak takdim ni, dah tahu dah lah. Maksudnya either Zuhur dan Asar dibuat pada waktu Zuhur ataupun Maghrib dan Isyak dibuat pada waktu Maghrib. Okey. Jadi al-bada'atu bil ula ni maksudnya solat tu kita mulakan dengan solat yang waktunya terlebih, solat yang pertama dulu. Maksudnya kalau Zuhur dan Asar kita buat solat Zuhur terlebih dahulu. Nah, kalau kita jamak Maghrib dan Isyak maka kita buat solat Maghrib dahulu. Tak boleh kita buat solat Asar dulu lepas tu baru Maghrib, Asar dulu baru Zuhur, dan tak boleh kita buat solat Isyak dulu baru solat Maghrib, tak boleh. Kita perlu mulakan dengan solat, kalau jamak Zuhur Asar kita mulakan Zuhur dulu, kalau Maghrib Isyak kita mulakan Maghrib dulu. Tak boleh kita balikkan. Ini untuk jamak takdim Waliyatul jam'i fiha. Syarat yang kedua, niat jamak ketika solat. Hendaklah kita niat jamak ketika solat. Hendaklah kita niat jamak ketika solat. Kemudian yang ketiga, wal muwalatu bainahuma, berturut-turut di antara kedua solat. Berturut-turut di antara kedua solat tu. Antara gap antara solat Zuhur dan Asar, gap antara solat Maghrib dan Isyak tu, perlu berturut-turut. Tak boleh ada gap lah maksudnya. Kadar berturut-turut tu akan terputus dengan kadar macam mana? Kadar berturut-turut tu akan terputus apabila ada segang di antara dua solat tu dengan kadar seseorang itu dah melakukan solat 2 rakaat. Dengan kadar seorang itu dah melakukan solat 2 rakaat. Jadi kalau ada kata ada segang di antara solat, kita katakan Zuhur dan Asar, ada segang di antara solat Zuhur dan Asar tu, kadar waktu segang tu melebihi kadar seseorang solat 2 rakaat, maka terputus. Maka tak sahlah jamak takdim dia itu. Tapi kalau kadar dia ada segang tapi tak sampai 2 rakaat, maka tak berapa lah. Contoh kita solat Zuhur, lepas tu tiba-tiba ada orang pun disambung musafir dengan kita juga katakan. Dia masbuk 1 rakaat. Kita dah habis solat Zuhur, dah bagi salam solat Zuhur. Lepas tu orang tu dia masbuk 1 rakaat. Kita tunggu dia habiskan 1 rakaat. Lepas tu kita sambung jamak dengan Asar pula. Kita boleh habis 1 rakaat, lepas tu kita sambung solat Asar sekali dengan dia. Boleh ke? Maka tak ada masalah. Sebab orang tu buat 1 rakaat aja. Yang tak boleh kalau kadarnya lebih daripada 2 rakaat. Itu yang tak boleh. Maka ada kata kalau ada segang kurang daripada kadar 2 rakaat, tak berapa. Yang tak boleh lebih daripada 2 rakaat. Wadawamul uzri. Wadawamul uzri. Dan syarat yang terakhir ialah sentiasa ada keuzuran kita untuk jamak itu. Tadi kan kita cerita sebab jamak ni ada musafir, lepas tu ada jamak kerana hujan, ada jamak kerana sakit. Jadi sebab kita jamak tu, ketika kita solat jamak tu masih lagi ada. Masih lagi wujud ketika kita solat tu sebab jamak. So, contoh kita musafir, tapi dah kita solat jamak tu, kita dah tak jadi musafir. Kita dah tak jadi musafir katakan. Maka tak boleh lah. Ataupun kita jamak tu kerana sakit. Tiba-tiba sebelum solat ataupun tu, ketika solat tu, sakit yang menyebabkan kita jamak tu hilang. Maka tak boleh. Sama juga kalau jamak kerana hujan. Kalau hujan tu terhenti, ni ada perbahasan dia lah. Semua yang tadi kita cerita tu ada perbahasan dia tu. Tapi kalau keuzuran tu tiba-tiba tiada, sebab untuk kita jamak tu tiada, maka tak sah lah solat jamak kita tu. Jamak tu tidak sah. Untuk syarat-syarat uzur ni, syarat-syarat musafir, syarat-syarat hujan, syarat-syarat sakit tu, insyaAllah kita akan cerita nanti insyaAllah. Wallahu a'lamu bisawab.
Okey, alam muka ruang soalan. Buku ada siapa yang nak bertanya? Maknanya khusus yang disebut di sini ialah khusus yang muskil raya je betul. Untuk perbahasan kita cerita tadi tu, kita cerita tentang khulsa muskil. Khulsa muskil, khulsa yang masih lagi tak jelas kecenderungan jantina dia tu ke arah mana. Sebenarnya kalau seorang tu dia khulsa pun, tapi kalau dia dah jelas kan, dia khulsa dia ada dua kemaluan tapi dah ada kecenderungan, kita dah tak hukum dia khulsa dah. Kita akan terus kata kalau dia cenderung pada lelaki, kita akan terus kata dia lelaki. Kalau dia cenderung pada perempuan, kita terus kata dia perempuan. Nilai ada soalan lain ke? Ada saudara kita di sini minta doa. Dia kata doakan yang terbaik untuk dia. Dia tengah belajar sekarang ni. Okay, okay, last. Ada soalan lagi? Okay, kalau tak ada, naktafi bihadzal